Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membincangkan tajuk segregasi dan integrasi. Saya akan memulakan pembincangan ini dengan mengenali ahli kumpulan, iaitu Arif Zawawi, Syafiq Haikal, Amirul Ashraf dan saya sendiri, Aiman Khairi. Sebelum kita pergi ke tajuk 7.2, kita kena faham apa itu segregasi dan apa itu integrasi. Segregasi merujuk kepada pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain. Manakala integrasi ialah satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan dan ciri-ciri sosial yang dapat diterima oleh semua kelompok etnik. Tetapi sudah pasti, integrasi mempunyai cabarannya yang tersendiri. Antaranya adalah 1. Keluarga. Pengaruh keluarga amat dominan dalam sosialisasi politik dengan tidak menafikan ejen-ejen lain. Apabila mendengar perbualan ibu bapa, anak-anak mula membentuk corak pemikiran mereka. Pengaruh keluarga memainkan peranan dalam membentuk hubungan mereka dengan masyarakat amnya. Poin yang kedua adalah kesatuan budaya. Setiap bangsa mempunyai bahasa, tradisi, agama dan budaya hidup masing-masing. Ini boleh menyebabkan satu bangsa lebih selesa dengan bangsanya sendiri dari segi memilih kawan dan siapa seseorang itu hendak berbual. Ini akan melambatkan proses integrasi antara kaum di Malaysia. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Tiadanya keserataan dalam pemusatan ekonomi kerana ekonomi Malaysia didominasi oleh orang Cina. Terdapat kurang pelibatan kaum lain dalam bidang ekonomi akan menyebabkan kemajuan sesuatu kaum itu semakin berkurang. Ini akan membesarkan jurang hubungan antara kaum-kaum yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya meneruskan lagi, nama saya ialah Muhammad Syafiq Haikal bin Jamaluddin. Apakah peranan kerajaan? Peranan kerajaan adalah memupuk semangat hubungan etnik yang harmoni yang dilaksanakan menerusi perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar tertentu. Itu merupakan agenda utama kerajaan. Seterusnya, konsep Satu Malaysia dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan adalah antara usaha bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai etnik di negara ini. Kemudian, pelbagai agensi kerajaan juga dipertanggungjawabkan untuk memastikan segala perancangan kerajaan berjalan dengan lancar. Secara ringkasnya, antara usaha yang dirancang dan dilaksanakan kerajaan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Yang kedua, dasar-dasar kerajaan. Yang ketiga, dasar persefahaman politik. Yang keempat, strategi keseimbangan ekonomi. Yang kelima, strategi penggunaan bahasa kebangsaan. Yang keenam, strategi kepercayaan agama. Yang ketujuh, strategi kebudayaan. Yang kelapan, strategi integrasi wilayah. Baiklah, mari kita lihat secara terperinci beberapa usaha dan perancangan kerajaan yang dilaksanakan. Yang pertama ialah sistem pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantaraan. Sebagaimana kita lihat, bahasa Melayu digunakan di dalam pelbagai kalangan etnik. Yang kedua, menyeragamkan kurikulum, ko-kurikulum, peperiksaan serta pensijilan yang mempunyai pengiktirafan yang sama. Kemudian, menanam sikap dan nilai yang dapat melahirkan semangat cinta kepada negara. Selain itu, usaha kerajaan adalah keseimbangan ekonomi, iaitu mengimbangkan kedudukan sosio-ekonomi antara etnik dan wilayah. Seperti mana yang kita lihat, dalam satu wilayah terdapat pelbagai etnik. Kemudian, mengurangkan dan memasmi kemiskinan tanpa kira kaum dan wilayah juga. Yang terakhir, mengurangkan pengenalan etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Baiklah, yang terakhir yang saya akan membincangkan secara terperinci adalah strategi persefahaman politik. Ia merangkumi sistem kerajaan, persekutuan demokrasi berparlimen, raja perlembagaan, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa kebangsaan, hak asasi manusia, hak istimewa Bumi Putera dan lain-lain. Kemudian, memupuk perpaduan negara berasaskan peruntukan dalam perlembagaan. Baiklah, daripada peranan kerajaan ini, saya dapat merumuskan bahawa penglibatan semua pihak mampu menjayakan usaha mengeratkan hubungan tersebut. Peranan masyarakat dalam konteks hubungan etnik. Malaysia merupakan sebuah
negara yang lahir dari kelompok yang berbilang etnik, antaranya ialah Melayu, Cina dan India yang menjadi majoriti terbesar kaum serta kaum pribumi Sarawak, Sabah dan lain-lain. Hubungan etnik amat penting dijaga bagi memastikan keharmonian dan keamanan negara Malaysia. Pelbagai usaha yang berterusan perlu bagi memupuk dan mengekalkan perpaduan antara etnik di Malaysia. Visi dan misi iaitu bantu memupuk persefahaman dan bertolak ansur ke arah pembangunan bangsa Malaysia. Peranan masyarakat sangat penting dalam konteks hubungan etnik dengan melibatkan pelbagai aktiviti melalui rukun tetangga, rumah terbuka, penerimaan budaya dan program di institusi pengajian tinggi bagi memastikan perpaduan dan keharmonian hubungan dalam masyarakat akan terus berkekalan dan berterusan. Rukun tetangga yang pertama iaitu diperkenalkan pada 1975 pada mulanya bertujuan untuk mengawal kawasan kediaman yang mewajibkan masyarakat setempat berumur antara 18 hingga 55 tahun bagi menjalankan tugas rondaan. Pada tahun 1983, rukun tetangga telah ditidakberatkan dan telah membuat pidaan terhadap peraturan perlu rukun tetangga 1975. Pada tahun 2000 pula, sekali lagi peraturan ini telah dipindah agar dapat memberi ruang yang lebih luas untuk pembangunan masyarakat secara menyeluruh ke arah mewujudkan perpaduan nasional. Rukun tetangga dibentuk bertujuan untuk membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing pada waktu malam. Ia juga memupuk serta mengukuhkan lagi semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. Dengan adanya rukun tetangga, semakin berkembang masyarakat secara menyeluruh ke arah mewujudkan perpaduan sosial. Peranan yang kedua iaitu penerimaan budaya. Penerimaan budaya adalah sesuatu kebudayaan itu semakin berkembang dan diamalkan oleh masyarakat yang berbeza kaum sebagai suatu proses yang dipadukan seluruh masyarakat dan negara. Sebagai contohnya, kaum Cina juga ada yang berpakaian seperti pakaian budaya Melayu. Melayu juga ada yang mengikut budaya Cina yang menggunakan ampau dalam perayaan Melayu iaitu Hari Raya Aidilfitri. Peranan yang ketiga adalah rumah terbuka. Rumah terbuka diadakan sepenuhnya sambutan musim perayaan sesuatu kaum di Malaysia. Masyarakat bagi etnik saling berkunjung ke rumah jiran tetangga mereka. Sebagai contohnya, pada Hari Raya bagi kaum Melayu, Tahun Baru Cina bagi kaum Cina dan Deepavali bagi kaum India. Peranan yang terakhir sekali, program di institusi pengajian tinggi. Pihak IPT menggalakkan dalam mengadakan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan etnik dalam kalangan mahasiswa. Sebagai contohnya, Pesta Tanglung yang melibatkan semua mahasiswa, festival jualan buku terpakai, hari kelab terbuka dan sebagainya. Pihak IPT juga telah mengadakan program sukarelawan dan juga khidmat masyarakat. Dan juga badan pekerjaan serta NGO telah berkunjung di universiti tempatan untuk memberikan ucapan serta motivasi pada majlis hari terbuka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan tentang integrasi menurut perspektif Islam. Jadi Islam adalah satu sistem hidup yang mana bersifat Rabbani. Rabbani ini adalah erti tafsir pimpinan Allah. Ia bermaksud orang yang menyembah Allah SWT dengan ilmu dan amal yang sempurna. Dalam Islam, kita disyaratkan untuk menjalin hubungan baik antara sesama manusia dengan cara saling bertolak ansur, saling menghormati dan bantu-membantu dalam perkara-perkara yang baik. Dan dalam Islam juga kita digalakkan untuk mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan keamanan bersama agar kita dapat hidup dengan aman dan damai. Dan perkara ini bukan sahaja untuk masyarakat orang Islam, bahkan juga meliputi masyarakat orang-orang yang bukan Islam. Dan soal perbezaan yang wujud sama ada dari segi budaya, bangsa, negara maupun agama sendiri. Dalam Islam semuanya bukanlah satu halangan untuk manusia berbaik dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Dan kita dapat lihat pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu pun, baginda sentiasa memberi penghormatan kepada penganut-penganut agama lain semasa hayat baginda. Dan ini merupakan ajaran yang sangat penting dalam Islam. Dan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dari ayat ini kita dapat lihat Islam memandang positif tentang kejadian etnik yang pelbagai, iaitu adalah untuk kita saling berkenalan antara satu sama lain. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada asas-asas integrasi dalam Islam. Pertama sekali kita ada ta'aruf,
yang bererti berkenalan. Ini adalah perkara pertama yang kita perlu buat jika ingin hidup dengan orang yang baru. Kita perlu kenal dia, tanya dia siapa dia. Dan seterusnya kita ada al-tafahum. Al-tafahum bererti faham dan memahami. Kita perlu belajar memahami budaya-budaya etnik lain bagi mengelakkan kita melakukan perbuatan yang mereka benci. Yang ketiga adalah al-ta'awun, artinya bekerjasama. Hubungan kerjasama perlu wujud antara etnik untuk mewujudkan hubungan persaudaraan yang baik. Selain itu, kita ada ukhuwah yang membawa erti persaudaraan. Apabila wujudnya semangat ukhuwah, hubungan sesama etnik itu akan lebih erat. Seterusnya adalah al-mahabbah yang bermaksud berkasih sayang. Apabila kita sudah menganggap mereka sebagai saudara, sudah pastinya lama-kelamaan kasih sayang antara saudara akan terbina di dalam hati. Seterusnya kita ada strategi integrasi dalam Islam. Pertama, sudah semestinya kita kena kembali kepada ajaran Islam. Seterusnya kita mula bina kefahaman kita dalam Islam. Lepas tu kita betul perkukuhkan hubungan antara golongan ulama dan golongan umarah. Bagi yang tidak tahu, ulama merujuk kepada pemuka atau pemimpin agama yang tugasnya untuk membimbing dan memandu umat Islam dalam masalah-masalah agama. Dan umarah ni merupakan para pemimpin atau golongan pemerintah seperti raja dan Perdana Menteri. Hal ini bertujuan supaya pemimpin-pemimpin ini mempunyai rujukan jika ingin mengambil keputusan, kerana ditakuti tindakan itu akan bercanggah dengan ajaran agama Islam. Seterusnya, belajar menghargai nilai perpaduan itu dengan cara kita mempraktikkan amalan syura yang membawa erti mesyuarat atau rundingan dalam menyelesaikan apa-apa isu masalah yang timbul dalam negara.